KPM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nisa. Hari ini kita nak belajar matematik ubahan tingkatan 5. Jadi satu topik yang sangat-sangat menarik buat semua di luar sana. Sebelum itu, Nisa naikkan kepada semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan betul sekiranya ada keperluan untuk keluar rumah. Kalau tak ada keperluan, duduk sahaja di rumah. Pastikan diri kita selamat, orang sekeliling kita pun selamat. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Dan jangan lupa untuk cuci tangan dengan bersih, guna air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman sekiranya perlu. Hari ini topik matematik ubahan dan tadi semua dah tengok Nisa cuba untuk berbahasa isyarat. Harap-harapnya betul lah tu ya. Sebenarnya hari ini juga diajar dalam bahasa isyarat kerana kita ada kawan-kawan sekolah berkeperluan khas yang akan bersama-sama dengan kita. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk topik pagi ini? Jom kita saksikan profil beliau. Okey, baiklah, jom kita persilakan Cikgu Kulina atau Cikgu Lina yang merupakan guru pendidikan khas, program pendidikan khas integrasi dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Hai Cikgu, apa khabar? Hai, selamat pagi. Selamat Nisa, pagi. jumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Cikgu Kulina pernah berada di teras sebelum ini dan hari ini kita nak belajar satu topik yang lain iaitu matematik ubahan tingkatan 5. Jadi sebelum kita pergi pada kawan-kawan kita, saya nak beritahu memandangkan Cikgu Lina juga akan melakukan sesi pengajaran dalam bahasa isyarat. Kita nak jemput Cikgu Lina untuk buka pelitup muka kerana para pelajar kita nanti akan membaca air muka, gerak bibir untuk memahami apa yang diajar. Silakan Cikgu Lina. Cikgu Lina boleh ke sini dulu untuk sanitasi tangan sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita. Saya juga, baiklah. Okey. Tapi saya tak buka pelitup muka lah ya, dan kita telah pun menjaga penjarakan fizikal ni lebih 1 meter. Baiklah, dan sebelum itu kita nak pergi kepada kawan-kawan saya yang turut akan sama bersama-sama dengan kita. Sebelum kita tanya cikgu apa yang kita nak belajar hari ini, jom saya nak tengok kawan-kawan saya dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Dah masuk kelas ke belum ni? Jom kawan-kawan, hai semua. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baiklah. Saya nak berkenalan dengan kawan-kawan kita di mana Cikgu Lina akan bantu saya, di mana kawan-kawan kita akan perkenalkan diri masing-masing. Boleh kita mulakan dengan Sugania? Sugania. Sugania. Silakan. Boleh beritahu Sugania nama? Hai. Hai. Selamat pagi Sugania. Kita ada Tivashini. Tivashini. Tak nampak muka. Tivashini tak buka kameranya, tak mengapa. Okay, kita ada Chow Tong En. Kata Eng. Seterusnya kita ada Farina dan juga Sabiha yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Rakan-rakan dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Dan dia ada juga daripada sekolah Persekutuan Pulau Pinang. Sekolah Persekutuan Pulau Pinang juga turut bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih. Farina ada sekarang. Ya, Farina dan Sabiha. Sabiha daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang. Baiklah. Okey, sebenarnya hari ini kita nak belajar mengenai matematik ubahan. Sebelum kita tanya Cikgu Lina apa yang kita nak pelajari pada hari ini, kita ada satu video khas yang ingin kita kongsikan buat semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Jadi jom sama-sama kita saksikan.
Okey, baiklah itu dia perkongsian daripada rakan-rakan kita pendapat mereka mengenai topik matematik ubahan. Cikgu Lina ada yang kata dia rasa matematik ubahan ni sekiranya sesuatu tu berubah, yang lain pakai turut ikut berubah. Jadi sebenarnya apa yang kita nak pelajari hari ini Cikgu Lina? Hari ini kita akan fokus belajar matematik tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Lina. Okey, boleh panggil saya Cikgu Lina, dan hari ini Cikgu nak tunjuk ubahan. So, sebelum Cikgu mula, Cikgu nak anda tengok buah-buah depan sini. Nampak? Ada buah kan? Betul. So, ubahan adalah dia ada hubungan antara satu sama lain. So, biasanya kalau ubahan yang hari ini kita akan belajar pemboleh ubah. So, di sini contohnya kita ambil apple. Kita nak beli banyak buah ni, kita nak beli apple. Kita nak beli apple hari ni. So, apple ni berapa ringgit? Berapa ringgit? Mungkin RM1. So, kalau kita nak beli satu apple, kita kena bayar RM1. Betul tak? Betul. Kalau kita nak beli 3 apple ni, 3 apple, berapa kita kena bayar? RM3. RM3, betul tak? So, itulah hubungan antara bila kita banyak kita beli, banyak wang kita kena bayar. Okey, saya rasa saya dah cuba, sudah mula mendapatkan konsep yang ingin dijelaskan. Kita akan pergi kepada sesi pembelajaran kita selepas ini. Jadi kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti rehat seketika, kembali ke Teras di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita ke dalam Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, Cikgu Lina dan juga kawan-kawan saya dari Sekolah Menengah Persekutuan Pulau Pinang dan SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Kita nak teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Jom kita mula. Silakan Cikgu Lina. Ya, terima kasih Nisa. Okey, tadi anda dah tengok kan pemboleh ubah. Pemboleh ubah tadi kita apple tadi kita boleh wakil dengan Y. Lepas tu, untuk wang, kita wakil dengan X. Seperti mana yang TV tunjuk tadi, sudah tengok kan? So, pemboleh ubah adalah simbol atau kuantiti kepada nilai yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah boleh jadi X, Y, huruf kecil, boleh jadi M, boleh jadi P, Q, R, huruf kecil. Baik. Okey, sekarang kita tengok objektif hari ini. Okey, objektif pembelajaran hari ini, cikgu akan fokus kepada menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi satu ubahan langsung yang pertama, ubahan songsang yang kedua, dan menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan bergabung. Okey, sekarang kita tengok apa itu ubahan langsung. Sebelum kita mula, cikgu nak anda sediakan kalkulator. Ni. Buku teks. Dan kalau anda
ada pakai alat mendengar, alat bantu mendengar, pastikan dia berfungsi dengan baik. Okey? Okey. So, sekarang kita mula. Baik, cikgu. Okey, tengok di sini. Sini. So, apa nombor agak-agak? Siapa boleh tolong cikgu? Tong Eng, boleh tak? Nombor apa anda rasa dalam 4 petak sini? Kita lihat jawapan. Okey. Tong En tunjuk 7432. 7438. Oh, 38. Nampak. Okey. So, kita tengok pula. Oh, okey. Oh. Jadi, nombor yang cikgu nak ajar hari ni 1, 2, 3, 4. Senang je. Ya. 1, 2, 3, 4 sahaja. Nombor baik. 1, tuliskan hubungan. Nombor 2, tuliskan persamaan. Nombor 3, cari nilai K. Nombor 4, tulis persamaan yang ada nilai K. Baik. Ingat 4 nombor sahaja. Okey. Lepas tu, kita sambung lagi. Ubahan langsung. Dia boleh secara langsung, dia boleh tulis ini jenis-jenis hubungan dalam ubahan langsung. Cara kita tulis ubahan, kita ada Y berubah secara langsung, okay, dengan X dengan kuasa 2X. Lepas tu dengan kuasa 3X. Lepas tu berubah juga, itukah hubungan. Itu cara kita tulis hubungan. Dengan punca kuasa 2X. Lepas tu punca kuasa 3X. Baik. Okey, anda boleh tengok contoh muka surat 8, buku teks. Okey, diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika A, M berubah secara langsung dengan N. Okey, B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Kita tengok macam mana kita tulis. Okey, ingat lagi tadi nombor 1, 2, 3, 4. Mungkin anda belum lagi biasa, tak apa. Lepas cikgu bagi berapa contoh, anda akan biasa. Okey, nombor 1 kita tuliskan hubungan. N berubah secara langsung dengan N. Baik. Lepas tu, nombor 2, kita akan tuliskan persamaan. Lepas tu, nombor 3, kita akan cari nilai K. Okey, untuk bila kita dah siap tulis persamaan di sini, kita akan gantikan nilai 0.8 letak di bawah, letak ganti dalam persamaan. Lepas tu ini pun kita ganti. Lepas tu susun. Kalau biasa pelajar saya fahamlah, cikgu akan tunjuk pindah macam ni, pindah macam ni. Okey. So lepas tu kita akan dapat K sama dengan 6.4. So ingat, cikgu ajar ada 1, 2, 3, 4. Belum habis. So, 4. Jadi, kita ganti balik nilai K dalam persamaan nombor 2 tadi. Okey. So, baru habis. Baru habis kita jawab soalan A. Okey, sekarang kita pergi tengok pula soalan B. Sama juga, nombor 1 kita kena tulis hubungan. Okey. Tengok. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N.
Okey, cara tulis macam ni. Lepas tu, nombor 2, tuliskan persamaan. Lepas tu, nombor 3, cari nilai K. Okey, di sini sama juga M. Kita gantikan nilai daripada soalan. Kita ganti ke sini. Okey. 0.125 kita ganti ke sini. Lepas tu kita susun. Pindah macam ni, pindah macam ni. Okey. Okey, sudah. Kita dapat jawapan 1.6. 1.6. Lepas tu, sudah habis. Okey. Habis ke? Belum. Belum. Belum lagi. Sebab kita ada nombor 4. 4 lagi. Okey. Okey. Ini adalah daripada sini. Nilai Okey, K. kita gantikan. K sini kita tulis di sini. Okey. Lepas tu, cikgu tunjuk satu contoh lagi. Okey, untuk contoh 6, kita boleh tengok buku teks muka surat 8. Diberi Y berubah secara langsung dengan X jika Y sama dengan 0.14 apabila X sama dengan 0.2, hitung nilai A apabila Y apabila X sama dengan 5 dan B nilai S apabila Y sama dengan 0.875. Okey. So, apa-apa pun, kalau nampak berubah sahaja, fikir, ingat nombor 1, 2, 3, 4 dahulu. Nombor 1, kita tuliskan hubungan. Nombor 2, boleh tak? Cuba. Siapa-siapa boleh cuba. Siapa nak cuba? Okey? Silakan. Kita lihat jawapan yang kawan kita berikan. Dia tengok Y. Sekarang nombor 2. Nombor 2, kita kena tulis. Adakah jawapannya sama dengan Ya, betul. Y sama dengan K KS. Ya. Okey, Y KS. sama dengan KX. Okey, nombor 1 kita tulis hubungan. Nombor 2 kita tulis persamaan. Lepas tu nombor 3 kita cari nilai K. Sebab kita sudah ada persamaan, jadi kita gantikan nilai yang diberi ke bawah. Masukkan Okey, nilai. letak ke bawah. Lepas tu kita susun. Kita dapat 0.7. Okey, last. Jangan lupa tulis persamaan dengan nilai K. Okey, ni sudah habis? Belum. Sebab kita belum lagi jawab A dan B. Okey, sekarang kita tengok. A. Apabila X sama dengan 5, Y berapa? Y. So, macam mana kita buat? Tadi sudah buat kan 1, 2, 3, 4. Ya. Kita ambil nombor 4. Persamaan yang kita buat nombor 4 tadi. Ni, kita pindah ke sini. Lepas tu, X ni 5, kita ganti. Masukkan. Ganti ke sini. Okey. Okey. Lepas tu, kita akan dapat jawapan 3.5. Itu saja. Lepas tu B pun sama. B, dia tanya nilai X apabila Y sama dengan 0.875. So, sama. Kita ambil sini. Letak di sini dulu. Masukkan. Lepas tu, kita gantikan nilai sini ke sini. Lepas tu, susun dia. Pindah sini, pindah sini. Lepas tu, ni jawapan dia. 1.25. Sebenarnya senang je. Kan bila kita betul-betul perhatikan cara yang Cikgu Lina dah kongsikan, sebenarnya senang je. Saya nak tanya kawan-kawan di rumah masih okey ya? Okey tak? Okey, boleh Okey. ikut? Masih boleh ikut?
Berikut. Jangan lupa sebab selalunya murid cikgu dia sampai nombor 3 saja. Contohnya 1, 2, 3. Sebab 3 ada banyak kiraan. Ya, betul. Jadi lepas sampai 3 dia kira-kira sudah banyak kerja, jadi dia stop. Nombor 4 dia lupa. Dia rasa dah cukup dekat situ. Bila nombor 4 dia lupa, Baik. so A dan B dia tak jawab. Jadi rugi markah. Rugi markah dekat situ. Jadi kita tak nak kehilangan markah. Rakan-rakan di rumah pun jangan lupa kalau dah buat sampai yang ketiga, buat nombor 4 juga untuk mengelakkan kehilangan markah. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton Teras selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada mereka yang masih kekal menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, Cikgu Lina dan rakan-rakan saya dari Sekolah Menengah Persekutuan Pulau Pinang dan SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan ubahan ubahan langsung dan seterusnya kita akan pergi kepada topik ubahan songsang. Silakan Cikgu Lina. Okey, terima kasih Nisa. So sekarang kita akan fokus kepada ubahan songsang. Okey, ubahan songsang cara tulis hubungan dia lain sikit sahaja. Kita tengok. Okey, Y berubah secara songsang dengan X. Tengok tak? Ada beza. Tadi kita terus saja tulis Y berubah dengan secara langsung dengan X. Tapi perhatikan betul-betul tulisan perkataan songsang. Bila ada perkataan songsang, S dia di bawah. Bawah, baik. Di bawah. Okey. Jadi kita tulis Y berubah secara songsang dengan 1 bahagi X. S. Baik. Okey. Lepas tu, yang ni Y berubah secara songsang. Ingat kena tengok betul-betul perkataan songsang. Sebab mungkin anda akan keliru dengan langsung dengan songsang. Perkataan tengok dengan betul. Okey, kalau kuasa 2 dia di bawah. Kuasa 3 bawah. 1 bahagi X3. Okey. Okey. Punca kuasa 2X. Okey, di bawah, tulis di bawah. Ingat di bawah. Okey, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. X di bawah. Di bawah. Okey, cikgu ulang banyak kali sebab murid cikgu selalu lupa. Selalu dia orang tukarkan langsung dengan songsang. Okey, sekarang kita tengok. Contoh 18, kita tengok contoh 18, buku teks, muka surat 22. Okey, diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Ungkapkan Y dalam sebutan X jika A, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, B, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Sekarang kita tengok macam mana kita mau tulis hubungan. Cara yang sama
Dari awal cikgu sudah beritahu, ingat 1, 2, 3, 4 sahaja. Okey, nombor 1 kita tuliskan hubungan. Okey, ada beza tak? X dia tu sudah jadi di bawah, diletak di bawah. Lepas tu kita tengok pula nombor 2. Nombor 2. Bila kita tulis persamaan untuk ubahan songsang, K dekat atas, X di bawah. Okey, perhatikan. Jangan cuai. Kita tengok. Okey, lepas tu kita ambil persamaan yang buat tadi, kita gantikan dengan nilai yang diberi. Okey. Okey. Y 3 kita letak bawah, 0.25 kita letak di bawah. Lepas tu kita susun dan kita kira kita akan dapat 0.75. Ingat, belum habis. Ya. Selalu murid-murid ingat sudah banyak kerja, banyak kira habis. Belum. Ingat 1, 2, 3, 4. 4 belum lagi. So, dapat 4 ni, kita ambil 2, pindah sini dan kita letakkan nilai K. Jangan lupa kita kira nilai K sebab kita mau letak nilai K dalam persamaan. Lepas tu, B. Cara yang sama. Nombor 1. Y berubah secara songsang. Bila dia songsang, dia akan letak di bawah. Okey. Nombor 2 sama. Kita tulis persamaan. K di atas, X di bawah. Okey. Sekarang sama, ambil persamaan ni, kita letak sini dan kita gantikan nilai masuk ke persamaan. Lepas tu kita susun, pindah sini. Lepas tu kita dapat K. Macam ni. Okey, ini pindah ke atas. Okey. Selesaikan sini dulu. Lepas tu kita kali, kita akan dapat 1.5. Lepas tu last nombor 4. Jangan lupa nombor 4. Ni kita akan dapat persamaan yang ada nilai K. Lepas tu cikgu tunjuk satu lagi contoh. Okey. Kita tengok contoh 20, buku teks, muka surat 23. Diberi P berubah secara songsang. Songsang dengan Q. Okey, dengar tengok dulu, dia beritahu berubah songsang. Lepas tu dia tulis jika P sama dengan 2 apabila Q sama dengan 7. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Banyak nombor. Keliru. Tak apa. Jangan lupa apa yang cikgu beritahu tadi. Mula-mula 1, 2, 3, 4. Kita mula dengan 1, 2, 3, 4. Nombor 1. Tuliskan hubungan. Okey. Songsang, Q di bawah. Perkataan songsang sangat penting Ya. Okey, lepas tu tuliskan persamaan. K ada K, sudah ada K, sudah nampak K. Tadi yang pertama hubungan belum lagi ada K. Persamaan kita ada K. Okey. Dan Q di bawah. Lepas tu sama, kita gantikan nilai ini Yang P diberi ni masuk Q kepada persamaan situ. tersebut. Lepas tu kita susun, kita pindah tempat untuk cari nilai K. So akan dapat 14. Ini habis ke? Belum. Belum. Sebab P belum lagi cari. P. Dia suruh hitung nilai P. P belum lagi cari. Jadi sekarang kita tengok. Okey. Persamaan ni kita dah siap. Kita letak di sini.
Okey, apabila bila Q sama dengan 1.6, kita cari nilai P. Kita ambil persamaan sini, kita letak di sini. Letak sini, lepas tu gantikan nilai ni Q dekat sini. Okey, guna kalkulator. Kalkulator ni tak perlu simpan. Okey, boleh guna. Jadi, sudah kita dapat jawapan 8.75. So, inilah contoh untuk perubahan songsang. Okey, sekarang kita tengok ubahan bergabung. Okey, pada awal tadi cikgu sudah beritahu, hari ini cikgu nak ajar satu ubahan langsung, kedua ubahan songsang dan ketiga ubahan bergabung. So, ubahan bergabung adalah 1, 2 ubahan langsung, songsang, 2 bergabung dalam satu. Ya. Sekarang kita tengok bentuk dia macam mana. Okey, baik. Okey, bentuk dia macam ni. Nombor 1, Y berubah secara langsung dengan W dan kuasa 3X dan secara songsang dengan punca kuasa 3Z. Perhatikan, tengok betul-betul. Selalu murid-murid tengok saja, langsung dia tulis langsung. Tapi bila dalam bergabung, dia ada dua. Dia ada langsung dan songsang. Baik. Nampak perkataan tu? Kena tengok betul-betul. So, cara tulis adalah WX 3 letak di atas. Kalau songsang, kita letak di bawah. Okey, punca kuasa 3Z. Okey, baiklah. Maksud, kalau macam ni, kalau berubah langsung, W dan punca kuasa 2X dan cara songsang dengan kuasa 3Z. Kita akan tulis macam ni. Untuk ubahan bergabung. Baik. Okey. Okey, sekarang kita pergi tengok contoh. Okey. Contoh ubahan bergabung. Okey, untuk contoh 22, kita tengok muka surat buku teks 27. Ya. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey? Okey. Sudah faham? Kita kena tengok perlahan-lahan tak apa. Okey? Bila kita jawab, kita tengok perlahan-lahan. Lepas tu, kita baca lagi. Baik. Okey, jika Y sama dengan 8, Ya. apabila X sama dengan 4, Z sama dengan 36. Okey, so sekarang kita tengok sini. Pemboleh ubah. Sudah ada 1, 2, 3. Sudah ada 3 pemboleh ubah. Ya. Okey, letakkan ni, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey, sekarang cikgu tunjuk macam mana kita buat. Baik. 1, tuliskan hubungan. Okey. Yang ni. So, ingat kalau langsung dia dekat atas, kalau songsang dia dekat bawah. Lepas tu, nombor 2, kita buat apa? Ingat lagi? Persamaan. Ya, kita tuliskan persamaan. Okey. Bila persamaan, sudah ada K. Nampak? K sudah wujud. Lepas tu, nombor 3, gantikan nilai yang dibagi. Okey. Y sama dengan 8, kita letak. 4, kita letak di X. 36, kita letak di Z. Lepas tu, pindah. Lepas tu, kira. Kita akan dapat jawapan. Okey, sini. Kita pindah ke atas sini. Terus selesaikan sini. Kita dapat jawapan 3. Jadi nombor 4. Nombor 4, kita akan dapat ini,
persamaan yang ada nilai K. Tengok persamaan tadi ni, nilai K belum cari. Ya. Cara yang sama saja. Tak kira soalan panjang ke pendek, tak perlu takut. Tengok perlahan-lahan. Okey? Okey. Jadi kita dah dapat lihat apa 3 jenis ubahan, iaitu ubahan secara langsung, ubahan secara songsang dan ubahan secara bergabung. Kita akan imbas kembali apa yang kita belajar setakat hari ini selepas ini. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Jadi kita nak teruskan pembelajaran kita di mana kita akan imbas kembali 3 ubahan yang kita telah belajar, itu secara langsung, secara songsang dan juga secara gabungan. Silakan Cikgu Lina. Okey, terima kasih Nisa. So, jadi hari ini kita sudah belajar pertama ubahan langsung, kedua ubahan songsang, ketiga ubahan bergabung. Okey, sekarang cikgu nak uji sikit murid-murid. Boleh? Cikgu nak anda impas kembali apa yang sudah dipelajari tadi. Kita tengok soalan yang cikgu bagi. P. Okey, diberi P sama dengan 32 apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Jika A, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Lepas tu B, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Okey. Boleh murid-murid tolong cikgu? Okey. Boleh? Nombor 1. Kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, 1. Siapa boleh tolong? Earn, boleh? Okey, Tiba, thank you. Silakan Tiba. Kita lihat Tiba sedang menulis jawapan di mana soalan ini adalah ubahan langsung. Di mana P sama dengan 3 Okey, 2. thank you. Oh, Okey, kita dia tengok. dapat jawapan. Ya, betul. Nombor 1. Lepas tu nombor 2. Nombor 2. Okey, kita letakkan persamaan. Nombor 3, Kita dah ada kita hubungan, sudah boleh letak nilai nilai dekat situ. dan di Okey, nombor 2 letak K telah wujud. Situ. Lepas tu kita susun tempat dan kita cari nilai K. Lepas tu last. Ada yang siapa-siapa sudah siap? Persamaan di nombor 4. 4 apa? 4. Tengok mereka masing-masing sedang menjawab dan menulis jawapan mereka. Apa jawapan? Okey, Sukania. Apa jawapan? P. Okey, kita tengok. Okey, kita bagi satu tepukan kepada Sukania. Okey, kita sambung lagi sebab kita belum jawab lagi A dan B. B belum, A sudah. Okey. Okey, B hubungan. Lepas tu tulis K. Yang pertama kita tulis hubungan, kedua kita tulis persamaan, ketiga
Kita kira-kira cari apa? Cari nilai P. K. Kita nombor 3 ada cari nilai K. Okey. Lepas tu kita susun. K. Kita dapat K sama dengan 16. 4. Siapa boleh bantu? Nombor 4 apa dia? Siapa boleh bantu? Ada boleh jawab soalan? Siapa tahu? Okey, Tiba. Silakan. Jawapannya bila kita dah tukarkan. Jawapan Tiba apa? Adakah sama? Kita lihat adakah jawapan Tiba sama dengan jawapan yang Tiba. kita dapat. Ya, P. Sama. Okey. 16. So ingat untuk langkah-langkah buat ubahan kita 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu satu lagi contoh cikgu nak tunjuk. Baiklah. Ini adalah ubahan bergabung. Ini ubahan bergabung. Baik. Dia ada ubahan langsung. Kita tengok N berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan secara songsang dengan P. Dan M sama dengan 4.8 dan N sama dengan 6 dan P sama dengan 1.5. Hitung A. Nilai P apabila M sama dengan 0.8 dan N sama dengan 2.4. B. Nilai N apabila M sama dengan 19 dan P sama dengan 3.8. Cikgu nak murid-murid tolong. Okey? So kita ada langkah Okey, nombor 1 untuk A. Siapa boleh berikan? Okey. Kita kena tulis hubungan dulu. Hubungan. Bila kita tengok soalan, kita selalu cepat-cepat kita mau jawab A dan B. Betul. Belum lagi. Ingat cikgu ajar ubahan dia ada 1, 2, 3, 4. Ya. Kita yang pertama tulis hubungan. Yang kedua, Persamaan. kedua apa? Apa dua? Tuliskan Persamaan. 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 Ketiga kita buat masukkan nilai. kita cari nilai K. Okey, nilai kita ambil di sini dulu. Jangan tengok A dan B. Jangan confuse sendiri dengan A dan B. Baik. Tengok soalan atas dulu. Okey, ganti. Sudah kita susun untuk kira. Dan kita akan dapat nilai K sama dengan 0.2. So, di sini kita cari nilai K untuk dapatkan persamaan. Okey, persamaan ini. Okey, bila kita dapat persamaan, baru kita boleh jawab A dan B. Dan bila kita dah dapat nilai, yang nombor 4 adalah Okey. Mungkin cikgu boleh terus tunjukkan jawapan akhir kita sebelum kita pergi kepada rumusan yang kita telah belajar pada hari ini. Di mana hari ini kita telah pun belajar ubahan secara langsung, ubahan secara songsang dan ubahan secara gabung. Dan jawapan akhir kita adalah nilai N adalah sama dengan 19. Ya, sebab bila you sudah dapat persamaan, baru kita gantikan nilai macam tadi yang cikgu ajar, letak dalam persamaan dan kita akan dapat jawab soalan A dan kita jawab soalan B. Baiklah. Cikgu Lina, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung rancangan lah. Masing-masing begitu fokus dengan apa yang dipelajari pada hari ini. Mungkin Cikgu Lina boleh kongsikan sedikit kata-kata akhir atau perumusan daripada apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Silakan. Okey, untuk murid-murid pendidikan khas, mereka selalu takut dengan perkataan. Sebenar-benarnya, kalau murid-murid tengok dengan perlahan, anda akan faham. Yakin dengan diri anda. Baiklah. Terima kasih Cikgu Lina. Terima kasih kepada kawan-kawan saya dari Sekolah Menengah Persekutuan Pulau Pinang dan SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye.
boleh bantu dalam bab ni dia guna telefon bimbit saja. Bila cikgu hantar WhatsApp belajar online kan. Tapi dia waktu cikgu nak belajar dalam belajar online, tapi dia ada ikut jugalah. Tapi saya tengok-tengok jugalah, saya pantau mana terfaham kan. Itulah masalah dia, keadaan dia kat sinilah tempat belajar dia. Sini tempat belajar dia, meja dia. Mampu saya bagi telefon bimbit saja. Didik TV KPM